Pasir Mas Kelantan dalam bidang teknologi bangunan dan kejuruteraan awam bangunan. Jadi untuk topik yang kita akan bincangkan dengan Wan Othman Hassan bin Wan Napi ialah berkaitan dengan potensi bidang bangunan yang menjadi tajuk untuk Grad TVET kali ini, dan bagaimana beliau dapat masuk ke dalam IKM, kemudian ke KKTM, dan sekarang merupakan pengurus di One Global Holding Sdn Bhd. Kita akan dapatkan beliau di talian kita di Bernama Radio, dan ini adalah untuk zon komuniti bagi program Grad TVET di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Okey, baiklah, untuk sekarang ini kita bersama-sama dengan tetamu kita di Thailand. Kita bersama-sama dengan Wan Othman Hassan bin Wan Napi. Assalamualaikum tuan. Okey, waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih untuk kesediaan bersama dengan kami di Bernama Radio dalam program Grad TVET. Boleh tuan kongsikan mengenai latar belakang tuan terlebih dahulu? Okey, nama saya Wan Othman Hassan bin Wan Napi, berasal dari Tumpak, Kelantan. Saya berumur 31 tahun. Okey, sekarang menetap di Melaka. Menetap di Melaka? Ya, saya. Okey, baik. Okey. Teruskan, saya apa tadi tuan? Okey, saya sebagai pengurus One Global Holding Sdn Bhd. Okey, dan One Global Holding Sdn Bhd ni apa nature bisnesnya tu? Okey, saya untuk One Global Holding ni kita ada buat untuk kerja-kerja interior design, okey, kerja-kerja perabot. Lepas tu kita pun ada buat untuk rumah renovation, rumah mampu milik atas tanah sendiri. Okey. Dengan kita ada satu produk iaitu seluruh installation, iaitu produk hijau. Okey, cellular installation. Seluruh installation. Okey. Baik. Kemudian bagaimana tuan mendapat pendidikan tuan ni? Memang belajar di sekolah vocational ke ataupun dapat tahu mengenai bidang TVET semasa belajar sahaja? Okey, bidang TVET ni semasa saya di peringkat sekolah menengah, saya suka tengok iklan suratan akhbar macam inovasi. Okey. Okey, apabila saya dah habis belajar, saya pun apply terus masuk IKM. Masa tu di IKM mana? Saya masuk di IKM Tasha. Okey, maksudnya di Pekan Pahang lah. Ya, betul. Okey, baik. Kenapa memilih IKM untuk melanjutkan pengajian selepas SPM? Kenapa tak masuk universiti ataupun belajar benda yang macam orang tua kita nak? Okey, macam saya ni, saya di golongan orang yang kurang bernasib baik. Maksudnya? Maksudnya dari segi result tak berapa bagus. Okey. Okey, kini peluang saya untuk sambung pelajaran tu tak boleh masuk universiti, saya ambil kepada kemahiran. Okey, saya pergi kepada kemahiran, saya pilih IKM Tasha Pekan sebagai salah satu tempat lah. Jadi jurusan yang diambil di Tasha Pekan Pahang tu apa? Saya ambil kos dekat Tasha Pekan Pahang ni bidang bangunan. Okey. BB lah, ambil BB lah. Apa dia? Ambil BB lah, jurusan BB lah orang kata kan, binaan bangunan. Ya, betul. Okey. Baik. Dan kemudian difahamkan beralih ke KKTM Pasir Mas Kelantan, balik kampung. Okey. Lepas tu apabila saya habis IKM Tasha, saya pun bekerja. Okey, company ambil lepas habis praktikal 6 bulan, saya bekerja. Apabila saya bekerja, saya tengok kita di IKM kita hanya CJ. Okey, apabila lama bekerja, saya pun ada kesedaran untuk sambung diploma. Tu saya ambil keputusan untuk sambung di KKTM Pasir Mas Kelantan. Ini tahun bila ni tuan? Saya habis grad dekat KKTM Pasir Mas Kelantan tahun 2013.
2013. Okey, sekarang ni memang mereka ada sijil, kemudian ada diploma. Ya, betul. Okey. Saya dua-dua ada. Ada sijil, ada diploma. Okey, waktu saya dulu, saya pelajar dari sekolah vocational kan. Kita ada basic certificate, ada intermediate certificate, dan juga ada advanced certificate. Barulah kita ke untuk diploma dan juga higher diploma ataupun ijazah. Sekarang mereka memang terus ada diploma Tapi kenapa pilih KKTM Pasir Mas untuk lanjutkan pengajian selepas IKM? Ya, kebanyakan lepasan IKM ni, kalau kos bangunan lah, kebanyakan dia akan sambung di KKTM. Okey. Tapi Pasir Mas tu, balik di Pasir Mas? Dia salah satunya ia dekat dengan kampung. Tak boleh tinggal budu lah ni. Sebab di KKTM Pasir Mas kita ada kos bangunan. Okey. Lagi pula dia kampung halaman kan? Ya, betul. Okey, tapi sebenarnya apa kandungan pembelajaran dalam bidang ni tuan? Okey, dalam kursus TWEC ni, bagi saya memang terbaik kerana dapat menguasai kemahiran praktikal. Semasa saya belajar di IKM dan KKTM, saya banyak belajar buat kerja-kerja amali yang mana akan didedah di tapak bina. Maksudnya yang kita akan buat di tapak bina. Okey, dari segi peluang pekerjaan pula memang banyak untuk graduan TWEC MARA ni. Okey, masa saya habis belajar, saya pun praktikal dekat company public listed di Kuala Lumpur. Kita cerita kita daripada IKM, KKTM, dia orang terus ambil. Tak ada banyak tanya lah. Tak ada banyak tanya. Sebab apa? Dia tahu untuk lepasan TWEC MARA ni, dia orang tahu potensi dari segi kemahiran ni cukup tinggi. Maksudnya dari segi kemahiran macam kita, semasa kita di belajar KKTM, kita dah dedah dah. Apa yang kita belajar, apa yang kita nak buat dekat on-site, apa yang kita belajar. Maksudnya praktikal, amali tu memang ada. Dia bukan hanya teori semata-mata. Ya, betul. Okey, baik. Dah habis belajar dekat KKTM. Mungkin tuan boleh kongsikan perjalanan kerjaya lah. Dan bagaimana boleh memulakan perniagaan dalam bidang ini? Okey, perjalanan saya semasa saya bekerja selama beberapa tahun, saya pun diberi peluang. Sebenarnya saya ni berdebar. Berdebar? Saya berdebar. Saya pun first time bercakap secara live ni. Okey, saya diberi peluang untuk mencuburi bidang sendiri ni, maksudnya saya berdebar, saya tak boleh bercakap. Jangan lagu tu, boh. Okey, baik. Macam ni. Okey. Mula-mula tu dah belajar dekat KKTM Pasir Mas, balik kampung. Kemudian mulakan perjalanan kerjaya. Tadi kata dapat kerja dekat dekat KL. Ya, betul. Kat KL tu dekat mana? Mana? Kau nak kerja Kelantan gitu ni? Saya masa kat KL tu saya buat projek KL Eco City dekat Bansar. Okey, di situlah saya start belajar. Saya buat kerja-kerja structure, belajar daripada bawah macam mana untuk memulakan bisnes ni. Saya tengok company-company besar macam mana cara dia. Okey, dah berapa tahun saya cuba ambil start sendiri dengan company. Okey, lepas tu saya ambil start sendiri dengan company. Saya mula set up company pelan-pelan. Saya terus sampai sekarang. Okey. Jadi maksudnya One Global Holding ni milik tuan sendiri? Ya, saya. Wah. Berapa ramai pekerja sekarang ni dekat dalam syarikat One Global ni? Okey, One Global Holding ni taklah besar sangat. Saya pun dalam sekarang ni dalam lingkungan untuk lokal 8 orang, ada foreigner. Sebab kita kerja dekat site, sekarang ni kita banyak guna foreigner. Okey. Baik. Kenapa pilih Melaka? Kenapa tak buat kat kampung? Sebab saya dekat Melaka ni, semasa saya dapat projek dengan China. CCCC untuk buat projek impression system dekat Melaka. Okey. Dengan CCCC yang buat apa ni? Untuk landasan kereta api dan sebagainya tu? Ya, betul. Saya ada buat projek dengan CCCC dekat Melaka. Wah, terbaik. Okey, daripada tahun bila tu mula mengendalikan ataupun mula menubuhkan One Global Holding ni?
One Global Holding ni ditubuhkan pada tahun 2015. Okey, dah 6 tahun lah sekarang ni. Ya, betul. Okey. Apa pencapaian yang boleh dibanggakan oleh One Global? Dimaklumkan ada dapat anugerah terbaik keusahawanan kan? Tapi ada lagi tak anugerah-anugerah lain? Okey, saya pada tahun 2019 saya dapat anugerah produk terbaik. Iaitu saya bawa produk ini Cellular Insulation. Okey. Cellular Insulation ni untuk greenhouse project lah tadi ni? Ya, betul. Dia macam mana rupanya tu tuan? Cuba cerita sikit. Ya, Cellular Insulation ni dia diperbuat daripada surat khabar lama. Surat khabar lama? Ya, betul. Okey. Di KKTM ada silibus dia untuk diploma green ni. Okey. So surat khabar lama itu kita buat apa? Okey, surat khabar lama ni kegunaan dia benda ni dah masuk dalam spek JKR. Okey. Okey, dia untuk telma, untuk tahan panas, untuk serak bunyi. Okey. Jadi surat khabar lama ni kita ambil, kita letak dekat mana? Dekat bumbung? Ke dinding? Dekat dinding. Kita ada spray dekat slab, kita letak dekat dinding. Maksudnya kita hancurkan dan kita buat macam kita buat plaster lah ke macam mana? Ya, betul. Wah, terror juga saya ni tak? Ni salah satu produk terbarulah. Di Malaysia ni pun tak ramai orang buat benda ni. Okey. Dia macam foam yang kita isi di dinding lah. Kalau di binaan luar negara dia buat foam kan? Ya, betul. So tapi kali ni kita pakai cellular installation ni pakai surat khabar lama. Kita pakai surat khabar lama. Dekat mana boleh dapat surat khabar lama ni? Okey, surat khabar lama ni buat masa ni kita ambil daripada luar negara dekat Australia. Mungkin insya-Allah kita akan menjadi pengilas sendiri nanti. Okey. Surat khabar lama pun kena luar negara tapi tak adalah pasal lori surat khabar lama tak ada Tak ada. Okey. Itu adaptasi teknologi hijau. Difahamkan juga ada guna teknologi hijau dalam bidang pembinaan. Itulah dia cellular installation tu. Ya, betul. Okey, jadi setakat ni berapa banyak projek yang dah guna cellular installation ni? Okey, sekarang ni sebab benda ni dah masuk dalam spek JKR, setiap projek hospital kerajaan dia akan pakai untuk cellular insulation ni. Okey. Dan One Global Holding merupakan satu-satunya pembekal? Ya, betul. Okey, terbaik. Baik, cerita nak jadi satunya pembekal untuk pembinaan hospital baru, pembinaan baru, ada setting dalam JKR. Dia bukan mudah. Syarikat baru dan anak muda tentu ada cabaran kan, bos? Ya, betul. Okey, tapi apa cabarannya? Mungkin boleh cerita saat jatuh bangun, terutama dalam perniagaan, pengalaman. Cuba cerita sikit. Okey, macam dari segi pengalaman perniagaan ni memang kadang-kadang kita ada masa kita naik, ada masa kita turun. Kadang-kadang macam saya sekarang ni PKP, ada projek tak boleh nak jalankan, stop. Okey, dari segi kemahiran yang kita belajar dekat KKTM dengan AKM, kita dekat mana saja pun kita boleh survive. Maksudnya dari segi ilmu-ilmu yang kita belajar ni, kita macam saya ada buat untuk kerja-kerja perabot. Okey, kalau kerja-kerja cellular insulation ni kurang, saya pergi kepada bidang perabot. Okey, sekarang ni tengah tumpu pada perabot lah sekarang? Sekarang ni saya tumpu kepada bidang perabot. Okey, baik. Jadi apa jenis perabot yang dihasilkan? Almari, sofa, katil? Okey, sekarang ni kita ada kilang dekat Sungai Buloh, Kuang. Okey. Okey, kita pun ada untuk buat kerja-kerja interior design. Kita boleh buat tabletop untuk design-design dalaman rumah lah. Okey, ada Facebook tak yang mungkin rakan-rakan yang sedang mendengar ni untuk ikuti apa yang tuan cakap ni, nampak sikit. Tengok Facebook, dengar radio, macam ni dia orang buat. Ada Facebook? Okey, Facebook saya boleh masuk One Global Holding Senang Berhad. One Global. Baik. One Global. Sekarang dah PKP ni kan? PKP. Ada tak kesulitan daripada sudut kewangan ke macam mana? Ya, dari segi kesulitan kewangan tu memang ada. Mana-mana company pun akan terasa lah. Dari segi kesulitan. Tapi kalau macam kita pun, macam saya bukan terus naik, terus maju. Saya start daripada bawah. Okey. Maksudnya dari segi kesusahan daripada dulu, kita belajar, kumpul duit, ada projek, dapat untung, kita simpan. Kita pun tak adalah macam
dah untung banyak, beli kereta baru, beli pergi melancong sana tak, kita simpan. Tu kita punya cara lah. Oh, Kelantan kata jangan borong apa dia? Ya betul. Okey, baik. Apa lagi jatuh bangun yang Wan rasa macam ini kena kongsi untuk adik-adik kita yang sekarang mungkin rasa macam saya pun tak pandai nak belajar daripada sudut akademik. Apa yang boleh saya buat? Contoh dia lah. Okey. Macam saya pun nak kata dari segi sudut akademik taklah pandai sangat. Tapi apabila saya berbisnes, saya banyak belajar. Maksudnya apabila kita berbisnes, jangan malu bertanya. Jangan tunjukkan kita ni sebagai owner bisnes. Maksud Wan apa? Jangan tunjukkan kita ni sebagai owner bisnes macam mana tu? Maksudnya apabila kita ni saya sebagai pengurus syarikat, kita jangan menunjuk sangat kita ni sebagai pengurus syarikat. Kita kena start daripada, walaupun kita dah naik, kita stay kena tunduk lagi. Jadi padi lah kira. Ya betul. Okey. Tunduk lagi. Macam saya sekarang ni pun, saya habis IKM tahun 2010, KKTM tahun 2013, sudah lama. Tapi saya dengan lecturer-lecturer saya stay contact. Minta ilmu lagi? Minta ilmu lagi. Apa pandangan, apa semua. Saya join program-program dengan KKTM, IKM. Minta nasihat dia orang. Okey, jadi maksudnya kita ni kena sentiasa merendah diri lah. Betul. Tak boleh nak membangga diri kalau kita nak berjaya kan? Betul. Ada tak kena dengki dengan orang? Ada. Memang ada lah. Kalau dari segi dengki tu memang ada. Sebab itulah kita macam saya, dari segi benda-benda macam ni, atas niat kita macam mana. Macam saya selalu minta doa macam mak ayah, minta doa isteri macam mana. Itulah. Kadang-kadang kita pun tak ada sempurna, tapi kita cuba buat yang terbaik. Okey, baik. Untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Bernama Radio, kita bersama dengan Wan Osman Hassan bin Wan Napi yang merupakan pengurus Wan Global Holdings Sdn Bhd yang merupakan alumni IKM Tan Sri Hayat Ahmad Pekan Pahang dan KKTM Pasir Mas Kelantan bidang teknologi bangunan dan kejuruteraan awam bangunan. Baik, Tuan Wan, bila dapat projek daripada luar negara dan sebagainya kan, jadi Tuan Wan rasa macam mana dari sudut komunikasi dengan orang luar negara ni pula, macam mana? Ataupun ada tim yang akan uruskan? Saya macam ni, walaupun macam saya ada tim saya sendiri. Okey. Maksudnya saya lemah dari segi marketing, saya akan panggil orang yang mahir dari segi marketing uruskan. Saya tak pandai dari segi bahasa Inggeris, tak berapa mahir. Saya hire engineer untuk ke depan. Maksudnya dari segi management ni saya atur. Okey. Baik. Dan Tuan sendiri merupakan seorang usahawan menggunakan ilmu serta pendidikan TVET sebagai asasnya. Jadi sesuatu yang mungkin boleh kongsikan dengan pendengar tentang kejayaan hari ini. Pendidikan di KTM ni membantu ke kelangsungan perniagaan dan juga membina masa depan yang cemerlang? Okey, bagi saya kepada orang luar sana yang mana dengan live saya, yang mana nasib dengan saya, dan SPM tak berapa bagus, apa semua, jangan risau. KKTM, IKM ada. Dia membantu kita sampai menjadi usahawan. Saya pun tak sangka saya menjadi usahawan. Apabila kemahiran ilmu ni kita ada, kita pergi mana-mana pun kita tak takut. Dengan ilmu ni macam saya deh. Apabila ekonomi jatuh, sekarang COVID, tak boleh bekerja apa semua, kita ada kemahiran, kita boleh buat, kita yakin. Kita nak masuk industri pun, kita yakin kita boleh buat. Sebab di KKTM, dia ajar semua. Macam saya di KKTM, IKM, dia ajar cara nak plaster, cara nak ikat batu, cara nak buat kayu. Semua yang ada di bangunan dekat luar sana, kita sudah belajar. Jadi maksudnya kalau misalnya kata tak ada ilmu-ilmu ini, tak mungkinlah boleh jadi di mana sekarang inilah. Ya, betul. Okey, baik. Perancangan dalam tempoh 5 tahun akan datang, Wan, mungkin ada jalinan kerjasama untuk ambil internship daripada KKTM, MJI dan juga IKM contohnya, sekolah-sekolah vocational, sekolah teknik. Okey, macam sekarang ni memang saya sudah 3 tahun lah. Saya setiap SEM, saya akan ambil budak-budak intern daripada KKTM Seri Gadin. Sebab KKTM Seri Gadin, dia ada kos untuk green product sama yang saya buat sekarang ni. Lepas tu saya dah ambil internship daripada IKM Tasha Pekan.
Okey. Okey. Akhirnya bagi saya mungkin suatu hari nanti saya akan bekerjasama dengan KKTM atau IKM supaya pelajar-pelajar yang habis belajar terus praktikal dengan company saya, terus saya serat bekerja. Okey, maksudnya terus sediakan ruang pekerjaan untuk mereka jugalah. Ya, betul. Mungkin saya pun nak memperbesarkan lagi supaya graduan-graduan KKTM dengan IKM ni boleh membuka bisnes sendiri juga macam saya buat. Berkongsi rezeki lah Wan Berkongsi rezeki. Okey, maksudnya tak lokek ilmu, tak lokek rezeki dan sebagainya. Tapi Tuan, ada orang kata, alah TVET kau apa, kau budak tak pandai. Ada tak orang pandang sebelah matanya tu? Memang kadang-kadang kita nak masuk macam saya masuk daripada kerja-kerja site yang besar. Semua orang lain engineer daripada UU. Luar negara lah contohnya luar negara, kan. Semua kita hanya IKM dan KKTN. Orang pandang, kita rasa diri kita rendah je. Tapi apabila kita duduk dekat site, kita lebih power daripada dia orang. Kita yang ajar dia orang. Wah, hebat. Baru dia tahu ke tak kita punya pendidikan vocational macam mana. Saya bangga saya lahir daripada vocational dan sebagainya. Ya, betul. Macam saya tengah belajar pun kita dah buat benda yang real. Maksudnya saya masa di IKM saya dah buat projek-projek dekat luar. Maksudnya lecturer yang support student ni. Lecturer yang support Lecturer yang support. Kena okey, rumah saya nak buat mengecat. Dia tak panggil orang lain, dia panggil student dia je. Saya di IKM dan KKTN sama. Okey, maksudnya macam mana pula nasihat Wan kepada mak ayah yang rasa macam bagi tahu dekat anak-anak ni tak payahlah pergi TVET. Dia memandangkan seolah-olah TVET ni tak membina masa depan. Apa pandangan Wan? Okey, bagi saya jangan ada pandangan macam tu. Kena anak masuk program TVET ni cukup bagus. Sekurang-kurangnya rumah kita nak cat, anak kita dah mahir. Kena kita beli rumah, anak kita dah boleh pantau rumah spek macam mana. Okey, macam saya, mak ayah saya beli rumah apa semua tak perlu nak panggil orang lain. Panggil anak dia je. Anak sendiri pun boleh buat tak? Anak sendiri pun boleh buat. Okey. Jadi maksudnya mak ayah yang rasa pada anak-anak dia tu kalau nak masuk TVET ni tak mungkin berjaya, salah lah pandangan tu ya? Oh, salah. Kena sekarang ni Mara banyak membantu. Dari segi apabila kita belajar, Mara bagi allowance, Mara bagi tempat tinggal. Habis belajar, Mara ambil kita sebagai ada program usahawan. Okey. Mara bagi latihan untuk macam mana nak jadi usahawan. Sampai Z, Mara bantu. Betul. Yang dapat allowance tu saya setuju kan? Ya, betul. Macam kita habis IKM, KKTM, kita pun tak ada buat loan apa-apa. Kita ada diploma. Okey. Waktu Wan dekat KKTM tu cuba beritahu sikit. Sebulan dapat berapa allowance? Ini mungkin boleh menarik minat. Masa sedang belajar tu dah dapat dah sikit gaji tu. Saya masa saya di KKTM, saya ada gaji. Lepas tu saya pun ada job dekat masa KKTM. Maksudnya usaha lecturer di KKTM kita ada program usahawan. Program usahawan ni lecturer kita bagi semangat supaya ambil projek dekat luar. Dia pun ada connection dengan kontraktor luar, dengan student. Kita pun masa kita belajar pun kita dah terdedah dengan kontraktor luar, dah berkenalan. Betul juga kan. Kadang-kadang untuk mendedahkan kita dengan dunia pekerjaan ini, lecturer kita tu pun kena bergerak juga dengan kita. Ya, betul. Bagi saya pengalaman saya di KKTM dan IKM, lecturer di KKTM memang baguslah. Maksudnya ada pengalaman, boleh berkongsi masalah, kita boleh bercerita. Betul. Sampai sekarang. Betul. Jadi kepada pendengar yang berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM, Mara Japan Institute, Industrial Institute,
ataupun MGII dan Institut Kemahiran Mara IKM, anda boleh layari www.tvetmara.edu.my ataupun anda boleh ke laman Facebook ataupun laman sesawang, dapatkan nombor telefon ataupun anda boleh hubungi ke nombor-nombor telefon yang telah pun disediakan lah, ataupun anda boleh ke Pejabat Mara Negeri ataupun daerah yang berdekatan untuk dapatkan penerangan lanjut. Dulu tuan pergi ke Pejabat Mara yang dekat dengan pokok kurma tu lah. Hello? Ya, saya. Masa tu saya pergi Pejabat Mara dekat Kota Baru, dekat pokok kurma. Ya, betul. Boh, hamba Kelantan juga, boh. Okey, tapi tak debar lagi Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Wan Othman Hassan, Wan Napi yang merupakan pengurus Wan Global Holdings dan Berhad. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Ahmad. Okey, baik. Kita telah bersama-sama dalam Zone Community Program Grad TVET dan kita akan kembali selepas ini. Teruskan mendengarkan kami di bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda. Kundasang FM.